Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. InsyaAllah hari ini saya nak kongsikan tentang kelebihan bersedekah. Semoga apa yang saya nak kongsikan sebentar lagi akan dapat memberi manfaat kepada semua orang. Okay, sebelum kita bermula, macam biasa, ofis kita di Wakaf Siti Aisyah, Seberang Jaya, beroperasi hari Isnin sehingga hari Sabtu. Hari Isnin, Jumaat pukul 9 sehingga 5.30, hari Sabtu pada pukul 9 sehingga pukul 1. Dan untuk kita Tiram Travel bukan sahaja membuat perkhidmatan umrah, malah kita juga ada mengadakan perkhidmatan yang lain, iaitu upah haji, upah umrah, dan juga untuk sekarang ni kita ada buat akikah di Mekah. Jadi bagi yang berminat boleh sahaja hubungi kami di handphone hotline iaitu 018-9797-818. InsyaAllah sangat berbaloi jika berdaftar dengan kami lah, terutamanya untuk akikah di Mekah. Memang sangat berbaloi, iaitu kita dapat 100 kali ganda ganjaran pahala. Okay, untuk hari ini kita nak kongsikan tentang kelebihan bersedekah. Okay. Sebelum tu saya nak bagi tahu maksud sedekah dulu, iaitu sedekah merupakan pemberian yang ikhlas sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT. Sedekah sememangnya tidak dapat dipaksa, melainkan lahir dari hati untuk memberi berdasarkan kemampuan masing-masing. Okay, ini merupakan hadis, itu mengenai kelebihan bersedekah. Tidak ada hari yang disambut oleh para hamba, melainkan di sana ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang lain yang berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya." Iaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waalaikumsalam Zaweh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like. Okay, yang seterusnya iaitu surah An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali dari bisikan-bisikan orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan memberikannya pahala yang besar. Iaitu surah An-Nisa 114. Kat sini dia mengatakan tentang kelebihan bersedekah. Jadi memang tak rugi pun untuk kita bersedekah. Hai, Assalamualaikum yang baru masuk. Hari ini kita kongsikan tentang kelebihan bersedekah. Okay, seterusnya kita nak kongsikan tentang kelebihan bersedekah terhadap pemberi. Okay, yang pertama, memperkuatkan keimanan dan mendekatkan diri dengan Allah. Ia akan tingkatkan kita punya keimanan kepada Allah SWT. Jom, mainlah sini. Nanti main sini Roji aku. Kita pergi sama-sama Pak Mat. Yang kedua, mendapat ganjaran pahala. Mendapat ganjaran pahala ni, sedekah merupakan perbuatan yang sangat disukai Allah SWT selain menjadi amalan baik yang memberi ganjaran pahala kepada sesiapa sahaja yang bersedekah. Okay, Allah berfirman,
keutamaan orang-orang yang bersedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji dan Allah melipatkan ganda balasan kepada orang yang dikehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Okey, yang ketiga iaitu bertambah rezeki dan mendapat keberkatan. Okey, jangan sesekali kita bimbang bila kita bersedekah kita tak cukup. Duit kita tak cukup. Sebab bila kita bersedekah dia tak berkurang kita punya duit, malah akan dilipat gandakan balasannya. Kerana sesungguhnya dengan bersedekah akan meluaskan lagi dan membuka pintu rezeki kepada kita. Sabda baginda, tidak ada berkurang rezeki orang yang bersedekah kecuali bertambah dan bertambah. Jadi memang tak rugi bila kita bersedekah, sebab kita bersedekah kita akan dapat rezeki lagi yang lebih bertambah lah. Walaupun kita bersedekah dengan jumlah yang sedikit, boleh sahaja, sebab kita jangan tunggu kita banyak duit baru kita nak bersedekah. Walaupun sedikit pun dah memadai. Okay, yang seterusnya iaitu menyembuhkan penyakit. Dan yang seterusnya melahirkan rasa syukur. Bila kita bersedekah, automatik kita akan akan hadir rasa bersyukur dalam kita punya kehidupan, sebab bila kita dapat rezeki, bila dapat rezeki dan kita kongsi dengan orang lain menandakan kita bersyukur dengan dengan pemberian Allah SWT. Yang seterusnya iaitu terhindar dari sifat kedekut. Dan sebab bila kita bersedekah, ia boleh mengajar kita supaya menjadi seorang yang pemurah dan dapat menghindarkan diri kita daripada menjadi seorang yang kedekut. Buat apa kalau kita nak kedekut duit kita dengan orang lain yang boleh memberi manfaat kepada orang lain dan boleh memberi pertolongan kepada orang lain. Jadilah seorang yang pemurah. Okay, yang seterusnya iaitu terhindar dari sifat keduniaan dan materialistik. Yang seterusnya iaitu menjauhkan diri dari sifat bongkak dan sombong. Okey, ini untuk kelebihan bersedekah kepada penerima. Yang pertama, hilangkan perasaan tidak puas hati dan dengki terhadap orang kaya. Yang kedua, memberi dorongan ke arah berdikari dalam mempertingkatkan taraf hidup. Yang ketiga iaitu agar penerima sedekah bersama-sama mengecapi nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, dia keras pula dah. Macam mana ni? Telefon hang lah pula. Oh, nak tekan N pun tak boleh, nak tekan.
Okay, boleh dah, boleh dah. Belum. Okay, adab bersedekah. Ini merupakan adab-adab bersedekah, maaf. Ada masalah teknikal. Kita sambung semula. Iaitu adab bersedekah. Itu ada 4. Yang pertama iaitu ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Yang kedua, tidak mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan. Yang ketiga, menunjukkan muka yang manis semasa menghulurkan sedekah. Yang keempat, bersedekah daripada sumber yang halal dan yang baik. Janganlah kita bersedekah dengan duit yang kita dapat secara haram. Tak baik lagi tu. Okay, saya nak sebutkan tentang kesan amalan bersedekah kepada individu, keluarga dan juga masyarakat. Okey, yang pertama iaitu individu mendapat ganjaran pahala, itu semestinya bila kita memberikan sedekah. Yang kedua, dikasihi oleh masyarakat, jasanya dikenang sepanjang zaman. Bila kita melakukan kebaikan, terutamanya kita menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan, InsyaAllah orang yang kita bantu dan juga masyarakat yang lain akan sentiasa mengingati pertolongan yang kita berikan kepada orang yang susah. Okay. Yang kedua iaitu keluarga. Mewujudkan keluarga yang bahagia, mendapatkan keberkatan daripada Allah SWT, dapat menyelesaikan masalah ekonomi antara sanak saudara. Untuk keluarga, jika ada adik-beradik ataupun sanak saudara kita yang lain yang susah, perlulah kita dahulukan pertolongan kepada mereka, barulah kita beri bantuan kepada masyarakat. Bila kita bantu keluarga kita, insya-Allah keluarga kita pun InsyaAllah keluarga kita akan memberi akan bahagialah. Jadi bila kita tengok family kita yang lain yang susah bahagia, insyaAllah kita pun akan tumpang bahagia. Okey, untuk masyarakat, melahirkan masyarakat yang penyayang, menaikkan imej masyarakat Islam, mampu mengumpul dana untuk membantu golongan yang memerlukan. Jadi walaupun contoh untuk masyarakat, kalau kita nak memberi bantuan kepada orang lain dan kita tak cukup kewangan, kita boleh juga mengadakan ataupun mengutip dana kepada orang lain. InsyaAllah sedikit sebanyak kita boleh membantu orang lain, orang yang memerlukan, untuk memberi bantuan lah. Tak kisahlah dari bantuan dari segi makanan ataupun bahan basah, boleh, tak ada masalah. Janji janji bantuan yang kita berikan tu perlulah ikhlas dari hati. Okay, untuk rumusan kelebihan bersedekah, sesungguhnya sangat besar ganjaran yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya yang bersedekah. Oleh itu, janganlah kita berkira-kira untuk memberi sedekah, untuk memberi sedikit rezeki yang kita dapat daripada Allah SWT kepada orang yang memerlukan. Hulurkan sedikit bantuan dengan kudrat yang ada, paling mudah dan ringankanlah senyuman, kerana sombong itu sifat yang tidak disukai Allah, bahkan menjauhkan punca rezeki. Paling mudah untuk kita bersedekah iaitu dengan senyuman, kerana senyuman merupakan sedekah. Jadi bolehlah kita amalkan untuk bersedekah kerana terdapat pelbagai manfaat yang kita boleh dapat. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton. Semoga dapat memberikan manfaat kepada semua orang.
InsyaAllah. Assalamualaikum.